sama ada larangan yang bersifat haram maupun larangan yang bersifat makruh. Semuanya kena menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Menurut firman-Nya, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan janganlah kamu mati dengan kamu sebagai muslim yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga menjunjung satu lagi perintah Allah dalam ayat yang lain, "Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid." Wahai sekalian manusia, hendaklah kamu semua bertakwa kepada Tuhan yang mencipta, memiliki dan menguruskan kamu, kerana sesungguhnya goncangan pada hari kiamat itu sesuatu yang sangat dahsyat. Pada di mana kamu melihat perempuan yang sedang menyusukan anak, melepaskan anak daripada susuannya. Kamu juga melihat perempuan yang mengandung, menggugurkan kandungannya. Dan kemudian juga lihat manusia pada hari itu penuh orang-orang yang mabuk, sedangkan hakikatnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah pada hari itu sesuatu yang sangat dahsyat. Sidang hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberi peluang untuk terus hidup, dan juga hidup sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hidup pada hari yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita menyambut Idul Fitri Al-Mubarak, satu perayaan yang diberikan, dihadiahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab tiba di bandar Al-Madinah Al-Munawwarah dalam program hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila baginda tiba, baginda melihat orang ramai, orang-orang di Madinah Al-Munawwarah merayakan hari perayaan mereka. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad abdalakumullahu khairan minhum." Sesungguhnya Allah Taala telah tukarkan untuk kamu dua hari raya yang jauh lagi baik, Idul Adha wa Idul Fitr. Pertamanya Idul Adha, keduanya Idul Fitr. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa perayaan yang kita sambut pada hari ini bukannya sambutan adat, sambutan kebiasaan, sambutan perkauman, tidak. Dia adalah sambutan agama Allah Subhanahu wa taala, sambutan yang dikisah oleh Nabi kita Muhammad, yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia bergembira, manusia berseronok pada hari raya tersebut. Maka Idul Fitr, Idul Adha dalam Islam adalah perayaan ibadah. Ibadah maknanya pengabdian diri kepada Allah Ta'ala, dengan maksud kita beraya kerana Allah Ta'ala mengarah kita beraya, dan kita tidak akan beraya jika Allah tidak mengarah kita untuk beraya. Jika mana semalam dilihat anak bulan, kata Nabi SAW, Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Kata Nabi SAW, berpuasalah kamu kerana tengok bulan tersebut, bukalah kamu kerana melihat bulan tersebut. Maka berdasarkan hari itulah, maka orang-orang Islam sepanjang zaman, bila masuk sahaja pada 29 Sya'ban, mereka akan melihat anak bulan untuk pastikan besok hari adakah perlu puasa ataupun tidak. Samalah juga bila masuk Ramadan, 29 Ramadan, kita akan melihat anak bulan ketika mana maghrib hampir menjelat, untuk menentukan besok raya atau dikekalkan disambungkan dengan puasa seperti 30 hari. Dan semalam dengan melihat anak bulan, maka kerajaan menetapkan bahawa kita hari ini hari beraya, dengan maksud hanya 29 hari sahaja kita berpuasa, dan hari ini kita boleh masuk 1 Syawal. Itu semua kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ramai yang rasa sedih dan juga gusar disebabkan terkejut kerana mereka dibayangkan beraya pada hari Selasa. Itulah dia agama Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita dalam penentuan raya berdasarkan dengan melihat anak bulan.
Maksudlah ketentuan bagi negara kita pada hari ini di Malaysia menyambut Hari Raya Aidilfitr pada hari ini, pada hari 2 Mei. Disambut juga oleh umat Islam di Thailand, umat Islam di negara Arab yang begitu banyak semua rayakan pada hari ini. Bagi mereka yang tidak melihat anak bulan tersebut, mereka menyempurnakan seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddah, adalah kamu menyempurnakan bilangan. Dengan mana menyempurnakan bilangan hari 30 hari. Jika tak nampak bulan tersebut, maka sebagai umat Islam hari ini mereka masih berpuasa, dan besok mereka akan beraya seperti mana kita juga beraya pada hari ini. Ini semua menunjukkan kepada kita bahawa perayaan adalah ibadah. Ibadah dengan maksud kita buat kerana Allah Ta'ala perintah. Kalau Allah perintahkan puasa, kita akan puasa lagi. Kalau Allah perintahkan berbuka, kita akan berbuka. Maka hari ini sebenarnya Aidilfitr kita diharapkan berpuasa. Setiap orang mesti berbuka, dan itu disunatkan di awal pagi sebelum datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, atau sebelum datang untuk mengerjakan salat Aidilfitr secara berjamaah. Disunatkan terlebih dahulu untuk makan satu makanan. Sebaiknya adalah makanan kurma, 1 biji atau 3 biji atau 5 biji dengan jumlah yang ganjil. Berbeza dengan Idul Adha, dia disunatkan kita mengambil makanan selepas mana berakhir salat Idul Adha. Itu bezanya. Ini menunjukkan kepada kita bahawa apa yang kita buat semata-mata kerana perintah Allah Ta'ala. Kalau Allah perintahkan kita makan dulu, kita makan dulu. Bila Allah perintahkan makan, kemudian kita makan kemudian. Semuanya kan ia adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Aidilfitr hari kegembiraan untuk mereka yang berjaya menunaikan ibadah puasa, berjaya menunaikan ibadah qiyamul lail, tarawih, berjaya menunaikan ibadah yang lain, baca Quran, berzakat, memberi harta sebagai kebajikan dan sebagainya. Itulah hari perayaan bagi mereka, perayaan bagi orang-orang yang bergembira. Dan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa itu 2 kegembiraan. Pertama, kegembiraan farhatun inda fitri, kegembiraan ketika berbuka. Sama ada ketika berbuka pada waktu maghribnya ataupun berbuka sepenuhnya 29 atau 30 hari Ramadan, berbuka dengan perayaan. Itu adalah hari kegembiraan bagi mereka untuk makan dan juga minum. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbi, gembira kerana nanti bertemu dengan Tuhannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kegembiraan kita bukan sebarangan kegembiraan. Bukan kegembiraan kerana semata nak beraya, kegembiraan kerana berjaya menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka yang gagal menyempurnakan ibadah puasanya, gagal menyempurnakan ibadah qiyam Ramadannya, tarawihnya, gagal menyempurnakan bacaan Qurannya, gagal menyempurnakan zakatnya, gagal menyempurnakan perkara-perkara kebajikan lain seperti menderma, bersedekah, wakaf dan sebagainya, maka dia patut bersedih hati, tidak bergembira. Dan dia gagal pada tahun ini, maka dia kena berazam untuk tahun depan untuk menyempurnakan ibadah yang paling baik. Kata para alim ulama, laisal aid liman labisal jadid, walakinal aid liman ta'atuhu tazid. Kata para alim ulama, bukanlah raya itu untuk orang yang pakai baju baru semata-mata, tetapi raya itu adalah untuk orang yang ketaatannya sentiasa bertambah. Itu kata para alim ulama. Dan itu disunatkan kepada kita sepanjang perayaan. Kita menyambut dengan doa. Doa bila bertemu dengan rakan dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, dengan maksud moga-moga Allah terima daripada kami dan Allah terima daripada kamu semua. Itu doa kita bila bertemu. Tetapi kita mungkin melafaz dalam bentuk yang lain, selamat hari raya sahaja dalam bahasa Melayu kita. Tetapi doa kita lupakan. Doa agar Allah terima segala ketaatan kita. Itu lafaz yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila bertemu sesiapa sahaja sepanjang perayaan, kita doakan agar Allah terima segala ketaatan mereka sepanjang Ramadan, dan juga agar Allah terima ketaatan kita yang terlaksanakan pada bulan Ramadan. Itu semua adalah lambang-lambang ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Juga pada malam perayaan disunatkan kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertakbir
sepanjang malam, sama ada di rumah masing-masing, atau di jalanan, atau di pasar-pasar, hinggalah sampai masuk pada pagi raya seumpama ini, hinggalah imam mula bangkit nak mengerjakan solat Aidil Fitr, barulah berakhir takbir yang disunatkan kepada umat Islam, menunjukkan bahawa Islam mengajar kita besarkan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya firman Allah, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum, kata Allah, untuk kamu sempurnakan bilangan tersebut dengan maksud bilangan hari-hari puasa 29 atau 30 hari, dan untuk kamu bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan hidayah yang Allah berikan kepada kamu. Bertakbir besarkan Allah atas hidayah kita menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah, berpuasa, berqiyam Ramadan, baca Quran, berkebajikan dan sebagainya. Itulah seorang Muslim menyambut perayaan tersebut. Hari ini hari Aidil Fitr, hari di mana disunatkan semua orang hadir ke tempat salat Aidil Fitr, sama ada perempuan tua, perempuan haid sekalipun, orang-orang sakit sekalipun. Orang sakit disunatkan untuk dipapak, perempuan haid disunatkan juga untuk datang, walaupun tidak mengerjakan salat, hadir untuk mendengar khutbah dan hadir untuk melihat masyarakat yang ramai, bertemu dengan rakan-rakan, bertemu dengan saudara-saudara. Ini tempat pertemuan orang-orang Islam yang begitu besar, dibuat seluruh negara, seluruh dunia. Hari ini umat Islam berkumpul menandakan hari himpunan besar bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Himpunan umat menandakan mereka gembira menjadi hamba-hamba kepada Allah secara berjamaah, secara berkelompok, secara bermasyarakat, bukan secara bersendirian. Dan itu disunatkan adil pada hari seumpama ini, sesiapa pun setidak-tidaknya mendengar khutbah yang akan disampaikan kepada solat-solat Aidil Fitr. Sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini kita berada tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapat-rapatkan. Hari ini hari untuk manusia bersilaturahim bersama keluarga. Dan Nabi SAW menyebut kepada kita dalam banyak hadis tentang silaturahim. Antara ucapan baginda kita Muhammad SAW, sebaik baginda tiba di Bandar Madinah Al-Munawwarah dalam program hijrah yang saya sebutkan di awal tadi, ucapan awal Nabi SAW ialah, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, bagilah makan pada manusia, ya wasilul arham, dan sambunglah rahim, wasallu wan nasu niyam, dan salatlah kamu ketika manusia sedang tidur, tadkhulu jannata rabbikum bisalam, pasti kamu akan masuk ke syurga Tuhan kamu dengan selamat. Jadi misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misi menyebarkan salam dengan maksud misi kesejahteraan, menyatukan umat yang berpecah dengan pelbagai sebab, dengan pelbagai perkara, pelbagai pertemuan, disatukan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka misi awal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab tiba di Bandar Madinah adalah menyatukan umat antara dua kelompok yang besar, Aus dan Khazraj. Disatukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang berpecah sekian lama, ratusan tahun, bila mereka menerima Islam, disatukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu gelaran agama, dipanggil Al-Ansar, dengan maksud orang yang bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Aus dan Khazraj yang di belakang mereka bergelar Al-Ausi, bergelar Al-Khazraji, kerana mereka orang Aus, mereka orang Khazraj, akan sambung satu lagi nama mereka, itu Al-Ausi Al-Ansari, Al-Khazraji Al-Ansari, menggambarkan kebanggaan mereka. Dinamakan Nabi SAW dengan gelaran Al-Ansar, orang-orang yang bantu agama Allah Subhanahu wa taala, yang juga menggambarkan keseronokan mereka, kegembiraan mereka, kebanggaan mereka disatukan oleh Allah dengan jenama agama Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup di situ, Nabi sallallahu alaihi wasallam satukan pula antara orang-orang Islam di Madinah yang bergelar Al-Ansar dengan orang-orang Muhajirun yang meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah yang dipanggil sebagai Al-Muhajirun, disatukan atas nama Al-Ukhuwah,
atau at-ta'akhi, atau persaudaraan, hingga akhirnya seorang yang tinggal di Madinah, yang asal Madinah, disaudarakan dengan seorang yang berhijrah. Itulah yang dibuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persaudaraan yang sampai peringkat boleh mewarisi harta. Jika mati seorang yang disaudarakan, maka mereka boleh mewarisi harta saudaranya, hingga akhirnya dihapuskan, dinasahkan oleh Allah Ta'ala hukum tersebut, dan kekal pada hukum warisan di kalangan anak beranak yang ada hubungan tali darah sahaja. Tetapi ia menunjukkan kepada kita betapa besarnya usaha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatukan umat. Dan hari ini kita berhari raya, hari menyatukan umat Islam yang berteringkah, umat Islam yang bergaduh, umat Islam yang berbeza dengan pelbagai sebab perbezaan, disatukan pada raya Aidil Fitr seumpama ini. Moga Allah Ta'ala rahmati kita semua dan kesatuan umat pada hari ini. Dia ajar kita menyambung rahim, hubungan darah, rahim yang wajib, rahim yang sunat. Rahim yang wajib merujuk kepada kaum kerabat yang bersifat mahram, ibu dan juga ayah, datuk dan juga nenek, moyang dan ke atasnya, anak-anak, cucu, cici, cuik dan sebagainya, adik-beradik, anak saudara, pak saudara, tok saudara, moyang saudara. Itu semua adalah mahram yang wajib disambung. Maka sesiapa yang ada permasalahan dengan kaum kerabat, ialah hari untuk mereka menyambung rahim. Yang wajib bukannya sunat, dan juga disunatkan menyambung rahim yang sunat, rahim yang bukan mahram, sepupu, 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu. Hari ini hari untuk kita mengenali mereka, bawa mereka ziarah, mengenali anak beranak, menyambung rahim. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara melibatkan rahim, iaitu antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yuzadalahu fi rizki wa yu'akhkharalahu fi ajalih, barang siapa yang mahu dilapangkan rezekinya, yuwassa'alahu fi rizki, siapa yang mahu dilapangkan rezekinya. Yang kedua, wa yu'akhkharalahu fi ajalih, dilewatkan umurnya, dipanjangkan umur, falyasil rahimah, maka dia menyambung rahim. Dengan maksud menyambung rahim menjadi sebab pada 2 nikmat. Pertama, nikmat dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, nikmat dipanjangkan umur oleh Allah Taala. Ini 2 nikmat yang dikenakan oleh semua orang yang beriman kepada Allah Taala. Maka manusia mahu, setiap orang mahu dipanjangkan umur, setiap orang mahu dipanjangkan, dimudahkan rezeki, dilapangkan rezeki. Maka cara mendapat rezeki yang lapang, umur yang panjang dengan menyambung rahim, maka ambillah sempena Aidil Fitri yang diberkati ini, kita menyambung rahim agar rezeki lapangkan dan juga umur dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang hadirin hadirat rahmati Allah Taala sekalian, di mana kita beraya pada hari ini, ada umat yang beraya dengan peluru dan juga senapan. Ada umat yang beraya di kemah-kemah pelarian. Ada umat yang beraya dengan keadaan tak boleh makan, tak boleh minum. Ada umat yang beraya dan berfikir tentang apa yang patut dimakan, apa patut diminum. Hari ini nikmat Allah beri pada kita, alam kita, alam Melayu. Di Malaysia kita, alhamdulillah, Allah beri nikmat yang besar kepada kita. Tiada peperangan, tiada peperangan, tiada pertempuran yang besar, pergaduhan yang besar, tiada pula kemiskinan, tiada kelaparan. Semuanya boleh makan, rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tapi kita perlu ingat mereka yang tak boleh makan, mereka yang tak boleh minum, bantulah mereka. Umat Islam di Palestin yang perlukan bantuan, umat Islam di Suria yang masih berperang, umat Islam di Yaman yang masih berperang. Dan kini ada umat yang terperangkap dalam peperangan antara dua blok yang besar, Rusia dan juga Barat, yang memaksakan rakyat yang susah, rakyat miskin, jutaan menjadi pelarian. Kerana Islam menolak sebarang agenda peperangan. Islam menggesa kepada perpaduan, Islam menggesa pada kesatuan, Islam menggesa gencatan senjata, Islam menggesa tiada pertolongan. Itulah agama Allah yang diajar kepada kita untuk menjadikan umat ini sentiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sentosa, dalam keadaan aman, dalam keadaan harmoni. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu
إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا مفتاح الضائعين، وفقنا بقاتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، وفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته. Wahai hamba-hamba Allah, sekali lagi saya seru semua untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita melihat kembali segala perlakuan yang lalu, dosa dengan Allah Taala, dosa dengan makhluk, dengan manusia, dosa dengan kaum kerabat, dosa dengan sanak saudara, dosa dengan rakan-rakan dan kawalan. Perlu kita lihat untuk pastikan semua di-cover oleh kita pada hari Idul Fitri yang seumpama ini, agar iman dan takwa kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Wahai sekalian, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan hendaklah kamu menyebut ucapan yang benar, kalam yang betul. Pasti Allah berikan dua perkara. Pertama, Allah betulkan segala pekerjaan kamu. Yang kedua, Allah berikan keampunan dosa kepada kamu semua. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia pasti mendapat kerja yang sangat besar. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, marilah kita tingkatkan selawat dan salam kita kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من الغرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والطف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله سلطان ميزان بن العابدين ابن المرحوم سلطان محمود المختفي بن هشام، وعلى الرحمة عليه وعلى السلطانة المزاهرة سلطانة ترنجان، واحفظ أولاده وأهله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ ولي الأحد تنجو محمد إسماعيل ابن واثق بالله سلطان ميزان بن العابدين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ناسيا إلا ذكرته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الدعاة والمجاهدين، اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي اليمن وفي سوريا وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم أهلك الكفرة المرتدين
والفسقة الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا منزل السحاب ويا منزل السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا بعده تفرقا معصوما إنك أنت التواب الكريم الرؤوف الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.